اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kuliah maghrib kita malam ini kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani, muka surat 12. Kuliah kita yang terakhir sebelum bulan Ramadan, kita berhenti di muka surat 12 baris yang keempat daripada atas. Tapi oleh kerana kita ni berhenti 2 bulan dah, jadi saya baca baliklah baca kelas yang terdahulu. Kita mula muka surat 12 baris yang ketiga daripada atas. Yang ketiga daripada atas ni baca dah. Sebelum daripada bulan Ramadan terdahulu kita baca balik. Surat 12 baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka adalah edaran kelakuan ini. Edaran kelakuan ini sekalian pula atas ibadah yang batin. Edaran mana pusingan, berpusing kelakuan ini, kelakuan ilmu ni sekalian pula atas ibadah yang batin, yang tempat perjalanan hati, yang wajib bahawa belajar engkau akan dia, akan ibadah yang batin, daripada yang wajib bahawa belajar engkau akan dia, daripada tawakul dan tafwid, yakni menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan redha dan sabar dan taubah dan ikhlas dan yang lain daripada yang demikian itu. Kemudian maka adalah edaran kelakuan ini sekalian. Ini persoalan bab ilmu. Jadi saya ambil kitab Minhajul Abidin, ambil di permulaannya al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Aqabah yang pertama. Aqabah ni kalau kita kata bonggok yang pertama. Di aqabah asalnya adalah perjalanan yang payah di lereng-lereng bukit. Itu aqabah asalnya. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah didatangkan 7 aqabah, 7 halangan, 7 bonggok. Halangan yang pertama adalah wahia aqabatul ilmi. Ilmu tu yang pertama. Yang mana di awal Imam Ghazali mengatakan bahawa sesiapa yang menuntut selamat daripada kebinasaan dalam ibadah, sesiapa yang menuntut ibadah yang sebenar-benar, pertama-tama yang menjadi kewajipan adalah menuntut ilmu. Sebab ilmu menjadi asas teraju kepada ibadah. Tidak ada jalan lain. Nak buat amal ibadah, nak selamat daripada kebinasaan, nak berjaya kehidupan agama kita dunia dan akhirat, pertama-tama kewajipan kita adalah menuntut ilmu. Itu kewajipan yang pertama-tama. Yang mana Imam Ghazali mengatakan bahawa ilmu dan ibadah ini diumpamakan dengan 2 permata. Perumpamaan diumpamakan dengan 2 permata, 2 perkara yang maha harga dia.
yang mana dalam kitab karangan ulama-ulama muktabar, persoalannya ilmu dan ibadah. Orang yang mengajar agama, penekanannya ilmu dan ibadah. Orang yang bagi nasihat agama, nasihatnya adalah penekanan kepada ilmu dan ibadah. Ni kata Imam Ghazali rahimahullah. Kalau atas rupa nasihat agama, atas rupa nasihat agama, tapi penekanan hanya kepada buat amal ibadah sahaja dengan tidak mempedulikan ilmu, itu bukan nasihat agama yang sebenar. Nasihat agama, ilmu dan ibadah. Kemudian fikir tilik dalam bab agama, ilmu dan ibadah. Bukan fikir tilik hak ibadah saja dok. Fikir tilik Imam Ghazali kata ilmu dan ibadah. Bahkan diturunkan kitab-kitab adalah kerana ilmu dan ibadah. Imam Ghazali mengatakan bahawa diutuskan Rasul pun kerana ilmu dan ibadah. Ini dua perkara yang paling mahal dalam agama. Tetapi antara dua permata ni sama-sama mahal. Dan antara kedua ni dia tidak boleh cerah tanggal. Ilmu tanpa ibadah, pokok yang tidak berbuah. Ibadah tanpa ilmu, awal-awal lagi dah tidak dinamakan ibadah. Falaulahu lam takun ibadah. Tanpa ilmu tidak dipanggil ibadah. Itu jadi adab peseng turut orang je. Tak ada arah nak buat, tua-tua buatlah konong-konong, tiga orang lain retek. Orang mari sejik retek. Belajar ke dak, itu bukan ibadah. Tanpa ilmu bukan ibadah. Tapi ilmu ada tidak disusuli dengan ibadah, umpama pokok yang tidak berbuah. Kedua ni tidak boleh cerah tanggal. Tapi antara kedua ilmu dan ibadah ni, manakah hak paling mulia, manakah hak paling afdal, manakah hak paling utama? Kalau kita kata ke antara dua permata ni, mana hak permata mahal sekali? Sebut kata permata, tak ada murah lah, mahal belaka. Tapi permata ni pun ada jugalah. Ni nilai dia tu antara permata ni. Mungkin permata keluaran negara-negara tertentu mungkin lebih mahal. Hak keluaran daripada negara yang lain contohnya lah. Ni saya tak reti bab permata ni. Tu kena tanya tokai permata lah. Tapi nak ceritanya, antara dua permata, dua perkara yang paling mahal dalam agama, antara dua ni ada hak paling mahal. Hak paling mahal adalah ilmu. Hak paling mahal adalah ilmu. Di awal kitab kita dulu didatangkan dengan dalil ayat Quran dan didatangkan dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa ilmu terlebih mulia, terlebih utama, terlebih afdal daripada amal ibadah. Kemudian antara dua permata, dua perkara yang mahal dalam agama ni, manakah hak didahulukan? Didahulukan ilmu atas ibadah. Didahulukan ilmu atas ibadah. Didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Ilmu imam kepada amal, pendahuluan kepada amal. Ilmu duduk depan. Wal amalu tabi'uh. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu dinamakan amal ibadah. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu itulah dinamakan amal ibadah. Tanpa mengikut ilmu tidak dinamakan amal ibadah. Kenapa? Contoh kalau hak zahir lah. Kalau semayang, kenapa buat pesen tu? Kita mengaji dalam kitab tulis pesen tu. Kita mengaji tu, guru kita pun ajar pesen tu. Mana buat tu berpandukan kepada ilmu, itu dia panggil ibadah. Berapa buat pesen tu? Pesen pula tak sama. Orang tu pesen tu, orang tu pesen tu. Hak zahir ni, hak semayang, kita kata hak napok. Saya pun tak tahu juga. Saya tengok, pakai buat-buat je lah. Ada rawat gitu, ada rawat gini. Lepas tahu rawat gitu tak ambil mana? Saya pun pakai apa panggil apa?
Pakai terjah. Pakai wak aja, tak panggil ibadah. Itu hak zuhir lah, hak pekoh. Tapi hak bab pegangan, sebab kita ilmu ada 3. Tauhid, pekoh, tasawuf. Amal pun ada 3. Amal pegangan, amal pekoh hak zuhir, dan amal hak syariat batin, tasawuf. Hak paling besar sekali di antara ilmu adalah ilmu akidah. Hak paling besar sekali dalam bab amal adalah pegangan. Jadi kalau bab pegangan, hak duduk dalam akidah masing-masing, kita nak pegang, nak tiru siapa? Nak tiru siapa kita nak pegang? Kalau hak zahir ni, kita nampak Tok Haji, nampak pakai comel, kita tiru dia. Pada dok pun, dia pun reka-reka je. Tak pakai juga. Tapi kalau bab akidah, maka nak berpegang, mestilah berpandukan kepada ilmu. Itu amal dalam bab akidah, sebesar-besar ilmu akidah dan sebesar-besar amalan adalah akidah. Jadi Nabi kata ilmu pun dahuluan kepada amalan. Amalan ialah mengikut ilmu. Kenapa Kak Mazali mengatakan bahawa ilmu wajib mesti didahulukan atas ibadah? Didatangkan 2 sebab. Didatangkan 2 kerana. Yang pertama, supaya ibadah kita terhasil jadi dan selamat. Itu yang pertama. Supaya ibadah kita terhasil dan selamat. Sebab yang kedua, supaya timbul perasaan takut dan haibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak takut kepada Allah, takut yang sebenar-benar, wajib dahulukan ilmu. Kalau tanpa ilmu, kita takut tu, orang panggil takut tak tahu pujung. Takut tak tahu pujung ni macam takut budak-budak. Awak tak tahu pujung lah tu. Budak-budak. Dia tak ada ilmu budak-budak ni. Perkara yang sepatutnya dia tak takut, takut dah lalu. Perkara yang sepatut dia takut, berani pula. Sebab apa ni? Sebab dia tak ada pengetahuan. Ni orang panggil takut budak-budak, tak ada ilmu orang panggil. Jadi kita pun samalah. Nak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib dahulukan ilmu. Barulah boleh timbul takut yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut buat-buat takut. Apa perkara yang kita nak takut? Takutlah kalau kita buat perkara hak Tuhan larang. Apa perkara hak Tuhan larang? Nak tahu apa perkara Tuhan larang? Pokok pangkalnya, wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Jadi sebab yang pertama, kerana yang pertama adalah supaya ibadah kita terhasil dan ibadah kita sejahtera. Selamat daripada perkara-perkara yang merosakkan amal ibadah kita yang sudah terhasil, yang sudah jadi, yang sudah sah berpandukan kepada ilmu. Kemudian, supaya ibadah kita terhasil, jadi dan selamat ni, ilmu apakah yang pertama-tama nak kena ngaji? Disusun gitu pula. Hak di awal cerita bab ilmu, nak selamat daripada kebinasaan, nak buat ibadah yang sebenar, nak berjaya agama dunia dan akhirat, kewajipan yang pertama-tama, ilmu. Selesai situ. Kemudian, ilmu manakah yang pertama-tama pula daripada ilmu-ilmu yang banyak ni, hak wajib kita dahulukan? Dia pun cerita depan ni, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampai pula di hadapan laginya, ilmu mengenal Allah. Ilmu tauhid kita kata. Ilmu tauhid ni setakat mana fardu ain, setakat mana fardu kifayah. Ni dalam kitab Minhaj ni, dia bimbing kita daripada permulaan pada satu peringkat. Ini kitab yang mana, kitab yang tidak ada dalam kitab-kitab yang lain. Yang mana kitab ni, Imam Ghazali sini mengatakan susunan kitab ni tartiban ajiban, kata Imam Ghazali rahimahullah. Susunan dalam kitab ni susunan yang ajib.
yang luar biasa. Hak ada dalam kitab ni. Nak wa amal kena ngaji. Lepas tu ngaji hak mana? Ngaji pertama-tama mengaji kenal Tuhan. Tauhid, pergi kepada fiqh. Yang hak kita baca tadi tu, muka surat 12 tadi tu, itu tasawuf. Tapi kita balik, khulasa balik daripada hak awal. Sebab apa? 2 bulan dah. Jadi ilmu kena mengajinya tauhid, fiqh, tasawuf. Ilmu tauhid ini banyak, ini luah. Perbahasan di luah. Kalau buka kitab besar-besar, panjang tebal perbahasan ilmu tauhid ini. Gi pada fiqh, fiqh lagi lah banyak fiqh ni. Tasawuf pula. Tasawuf ni pula ada tasawuf fardu ain, tasawuf muamalah, ada tasawuf yang bukan fardu ain, tasawuf mukasyafah contohnya. Depan dia akan cerita. Jadi sekarang ni tauhid fardu ain setakat mana? Fiqh fardu ain setakat mana? Tasawuf fardu ain setakat mana? Dia akan perhalusi dah depan. Dia akan bagi panduan secukup-cukupnya kepada kita. Panduan kepada orang nak belajar. Mula-mula nasihat agama, nasihat supaya belajar wa amal ibadat. Tapi nak nasihat bab belajar ni jangan berhenti setakat awak kena belajar. Bukan setakat tu. Tolong bimbing pula dianya belajar hak mana dulu. Kemudian belajar tu pula fardu ain setakat mana. Sebab ilmu Allah Ta'ala, ilmu agama Allah ni luah. Ada hak fardu ain, ada hak fardu kifayah, ada hak sunat kita belajar. Jadi dengan kekangan masa yang kita ada, kita mengaji hanya koda-koda je, koda-koda pesen kapung. Koda-koda pesen kapung. Hak paling jauh kita kata, masuk sekelas sehari. Nak garik. Tiap malam garik, duduk sujud surah semua. Akhir tu payah dah tu. Hak garik memang khah dah. Garik tangan dia ngaji. Belajar di majlis surah. Tu payah dah tu. Tapi sekali sehari je. Ilmu fardu ain ada 3. Tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi kita dalam keadaan kekangan masa yang terhad. Kelas yang kita mengaji pun kelas yang terhad. Tak dapat tidak kita kena selesai hak kewajipan fardu ain terlebih dahulu. Fardu ain ni kewajipan atas masing-masing. Tak ada orang boleh tolong antara satu sama lain. Kemudian kenapa ilmu ni diwajibkan atas masing-masing? Sebab ilmu ni lah yang menyelamatkan agama kita. Ilmu fardu ain ni. Tak ada ilmu fardu ain ni, macam mana kita nak selamat ibadat kita? Macam mana kita nak selamat agama kita? Kalau ilmu yang mesti kita kena tahu, kenapa syarak mewajibkan fardu ain ilmu ni? Sebab ilmu ni lah sebagai panduan permulaan kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu hak terah. Ilmu hak terah, terutama sekali ilmu tauhid. Tapi hak terah ni ada hak fardu ain. Kita kena belajar fardu ain sebab apa? Sebab nak menunaikan kewajipan. Kalau kita tak belajar fardu ain, bererti kita meninggalkan kewajipan. Apabila kita meninggalkan kewajipan, hukumnya haram, berdosa kitanya. Bila berdosa kitanya, berdosa kita sepanjang masa selagi tidak mula belajar ilmu yang wajib fardu ain kepada kita. Apabila kita tak belajar fardu ain, kita kekal dalam keadaan jahil ilmu fardu ain. Sekeji-keji maksiat adalah mengekali jahil ilmu fardu ain. Kita tak jahil dah ilmu fardu ain, kita pandai. Kita pandai ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain tu banyak mana? Ilmu fardu ain tu banyak mana ilmu fardu ain? Banyak mana saya tak tahu, tapi cukup dah. Ni payah sikitlah kalau jawab pesen ni. Banyak mana ilmu fardu ain, mana setakat mana ilmu fardu ain, banyak mana saya tak tahu, tapi saya cukup dah. Anda panggil apa? Jawapan kena seumpama tu.
Jadi kitab ni akan tunjuk kita mana hak fardu ain. Kewajipan atas masing-masing. Jadi tauhid fardu ain setakat mana, fiqh fardu ain setakat mana, tasawuf fardu ain setakat mana. Tapi antara tiga-tiga ilmu ni, ilmu yang pertama-tama adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mengenal Tuhan yang disembah. Ni, hak kita baca terdahulu. Ilmu mengenal Tuhan yang disembah. Imam Ghazali mengatakan, terkadang barangkali engkau i'tikad, berpegang pegangan yang menyalahi sebenar. Terkadang ada juga jenis berpegang dengan pegangan yang menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah, maka jadilah ibadah kamu seperti debu yang bertaburan, tak ada nilai sikit habuk. Kalau berpegang dengan akidah yang menyalahi akidah yang sebenar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Mana akidah ahli sunnah wal jamaah? Mana akidah ahlul bid'ah? Hak ni wajib fardu ain kepada kita, kena betul-betul masak, betul-betul lumak, betul-betul halusi. Kena ngaji dalam bab akidah sampai tahap tahqiq, kemah, kejak, jelas. Tak gogeh dah pegangan kitanya. Mari pasal mana pun kita dak tergelicir dah. Sebab tersalah je dalam bab pegangan, berpegang dengan akidah yang menyalahi sebenar. Hak paling ditakuti adalah pegangan yang menyalahi akidah yang sebenar ni, pegangan yang kufur. Hak tu paling ditakuti. Berpegang makhluk wibekah dengan sendiri. Berpegang api bisa memutuskan dengan sendiri, bukan perbuatan Allah. Berpegang api menghanguskan dengan sendiri, bukan dengan perbuatan Allah. Maknanya makhluk wibekah dengan sendiri. Itu pegangan yang kufur. Amal ibadah yang dilakukan jadi macam debu yang bertaburan, bahkan ibadah tu tidak diterima sama sekali, bahkan tidak sah, dia kena qada balik kemudian apabila dia sedar bahawa dibuat amal dulunya dalam keadaan akidah yang kufur. Kena qada balik. Semayang kena qada balik, puasa kena qada balik. Kalau pergi Mekah dah hak kewajipan sekali tu tak ada lagi, tak dikira lagi, tak diiktibar lagi. Kalau berpegang dengan akidah yang kufur, ni kena kejap molek. Ini pegangan masing-masing. Ini cerita pegangan ni. Bukan cerita bab percakapan. Bab percakapan adat tak ada apa-apa pun. Tajam molek bisa. Sekali tarik je. Semelih tu lah. Sekali tarik je. Allah, tajam molek. Maha, beratus. Tajam molek mata meseng. Allah mudah buat kerja. Itu cakap adat zahir. Pegangan kita tetap dah. Segala-gala adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Api kuat capur dengan angin pula, sekejap licin. Itu hanya percakapan sandar kepada asbab zahir yang tidak membabitkan pegangan. Hak ni pegangan masing-masing. Dia cakap gitu takut tu. Takut dah ngaji dok apa dok kan dia pegang kan. Jangan dok cari, jangan dok tomohlah hak dalam akidah masing-masing. Itu hanya percakapan zahir. Cakapan zahir biasalah. Pisau tajam, putus, api kuat, hangus. Makan nasi kenyang, makan obat, hilang sakit kepala, hilang sakit orak. Itu hanya percakapan adat yang tidak membabitkan pegangan. Saya sebut tadi berpegang di akidah. Putus di akidah dianya, makhluk ibekah dengan sendiri. Itu pegangan yang kufur. Ibadah tu kena qada balik. Bahkan kalau berpegang dengan akidah yang tidak dihukumkan kufur, tetapi akidah yang bid'ah, akidah yang fasik, akidah yang bid'ah, akidah yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan akidah yang fasik, akidah yang sebesar-besar dosa, yang tidak dihukumkan kufur sekalipun, walaupun ibadah tu sah,
Walaupun semayang puasa tu sah, pergi Mekah sekali tu lepas ada kewajipan, tak kena ulang balik, tapi pahala tak ada, kosong. Kerana berpegang akidah yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun tidak dihukumkan kufur. Contohnya, pisah hok memutuskan sakning ni, putus dengan tajam yang tuan hubus situ. Contoh ni. Hok kafir ni, pisah memutuskan sendiri-sendiri. Hak dosa besarnya Allah jadikan pisah dan Allah jadikan tajam di mata pisah. Sampai masa tu kita pun iri. Tajam itulah yang memutuskan. Tajam bagaimana? Tuhan buat. Tuhan buat tajam di mata pisah. Ini pandangan ni pegangan yang memang setengah pandangan mengatakan pegangan ni kafir lagi. Tapi pandangan muktamad ini pegangan yang dosa besar. Tak dihukumkan kafir sebab ada sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sandaran. Mana apa? Tajam tu mari mana? Tajam tu Tuhan bubuh. Tapi Tuhan memutuskan tidak dengan keesaan dah lah. Ada wasilah tengah tu. Ada macam wakil tengah tu. Ada pekerja tengah tu. Makhluk tu lah. Tuhan buat dah tajam kan? Sampai masa Allah tak buat dah lah. Tajam Tuhan buat tu lah yang memutuskan. Ini akidah yang dosa besar. Hak kafirnya tak ada. Bukan bak tajam tuan letak. Memang pasal pisah dah. Pisah memutuskan. Memutuskan secara tabi'i lah. Secara semula jadi. Kalau tajam tu, tajam bagi mana? Tuhan bubuh tajam. Sampai masa tajam tu memutuskan. Tuhan jadikan api, Tuhan bubuh di api tu kepanasan. Kekuatan panas. Kekuatan panas tu Allah bubuh situ. Sebab masa Allah tak payah menghanguskan dah. Sebab Allah bubuh dah situ. Kekuatan panas. Kekuatan panas tu lah memainkan peranan pula. Tak payah Allah dah lah. Walaha, api itu makhluk Allah. Kekuatan panas tu pun makhluk Allah. Kita pegangan yang sebenar, makhluk tak payah bekas sama sekali. Golongan yang berpegang dengan akidah dosa besar ni, kepanasan tu yang bekas. Tuhan bubuh kudrat di tubuh kita. Kita ada gagah di tubuh kita. Kita berasalah. Time gagah tu berasa pasal lain. Time tak gagah tu berasa pasal lain. Jadi, time gagah tu, kita gagah, sampai masa kita pun buat pekerjaan. Bila kita buat pekerjaan, gagah tu lah. Gagah yang tubuh kita tu lah yang bekas. Gagah yang tubuh di kita tu yang bekas. Itu pun akidah yang dosa besar. Gagah tuan bubuh di kita. Sampai masa kita pun buat. Kita buat jadi. Siapa buat jadi tu? Allah ke buat jadi? Tak. Dah siapa buat jadi? Gagah yang Tuhan letak dah situ. Itu akidah yang dosa besar. Adapun kalau berpegang, kita bekah sendiri dengan gagah ada di kita. Gagah tu mari mana Tuhan letak? Gagah ni kita makan. Kita jaga kesihatan. Jadi gagahlah kitanya. Gagah kita tu lah sendiri-sendiri. Muri bekah. Itu kafir tu. Itu bukan akidah dosa besar. Dosa besar. Dosa besar ni pun amal ibadat kosong. Ni orang tak ada usuluddin orang panggil. Tak ada ilmu permulaan agama. Cuma nak bezakan antara hak sebenar, hak kafir pasal mana contoh. Dan hak dosa besar pasal mana. Jadi dekat-dekat. Hak tadi, pisah memutuskan dengan tabi'i semula jadi atau kafir. Pisah memutuskan dengan tajam hak Tuhan letak situ, dosa besar. Dosa besar dalam bab pegangan adalah sebesar-besar dosa besar. Dosa besar ni banyak, tapi dosa besar ni pun ada hak paling besar, gitulah. Tapi hak sebesar-besar dosa besar adalah dosa besar akidah. Orang berjudi dosa besar, orang minarak dosa besar. Tapi orang berpegang dengan akidah yang malah sebenar ni, walaupun tak kafir, berpegang dengan akidah dosa, inilah sebesar-besar dosa. Dan malaikat catat dosa yang besar ni setiap saat, setiap masa. Selama berpegang dengan akidah dosa besar ni, kita buat lebar kena-kena, buat amal ibadat, tauhid tak ngaji molek, tak ada tu. Itu bukan amal ibadat. Ni kita buat amal ibadat sebagai bekal akhirat. Bukan kerana orang. Bukan kerana nak saing orang, bukan. Kita buat amal ibadat bekal. Bekal tu kena ikut molek macam nak kitab minhaj ni susung.
Supaya kita tidak tertipu sedar lepas daripada mati. Tertipu agama orang panggil. Tertipu dunia, jatuh kita, bankrupt kita boleh bangkit balik. Tertipu agama, sedar lepas dia mati. Kita boleh hidup kembali. Ni kena atur molek. Kena pastikan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jangan kata saja ahli sunnah wal jamaah. Kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan kata saja. Apa dia pegangan ahli sunnah wal jamaah? Contoh kita kata, Tuhan jadikan di sekarang ni orang duduk banyak iklan pemakanan sunnah. Di Habbatus Sauda, kajian-kajian orang kemudian ni, dia ada dia punya, panggil apa, khasiat ke apa? Khasiat lah lebih kurang tau. Ke mana? Tadi dengar dah dia Aikim tu. Dia punya promosi dia tu. Dia ada khasiat dia. Betul? Buat kajian. Memang di Habbatus Sauda ada khasiat dia. Di Khulma ada khasiat dia. Habbatus Sauda makhluk Allah. Khurma tu makhluk Allah. Khasiat yang Tuhan letak situ pun makhluk Allah. Siapa masa kita makan Habbatus Sauda jadi molek ke? Jadi sembuh ke? Allah yang buat, bukan khasiat tu yang buat. Kalau Habbatus Sauda bekas dengan sendiri, tu kafir. Kalau Habbatus Sauda bekas dengan khasiat yang Tuhan bubuh situ. Tuhan bubuh khasiat di situ, sampai masa khasiat itulah yang menyembuhkan. Khasiat tu yang memolekkan kita. Itu akidah yang dosa besar. Lepas tu kita ahli sunnah jamaah macam mana? Habbatus Sauda makhluk Allah. Dan khasiat di Habbatus Sauda Tuhan jadikan. Sampai masa kita makan Habbatus Sauda ada perubahan, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan Habbatus Sauda dan bukan perbuatan khasiat yang Tuhan jadikan di Habbatus Sauda. Jadi khasiat yang Tuhan jadikan di Habbatus Sauda ni sama macam gagah yang Tuhan jadikan di kita, sama macam kepanasan yang Tuhan letak di api, sama macam ketajaman yang Tuhan jadikan di pisau. Kita ahli sunnah jemaah memang ada belaka tu. Tapi sampai masa putus, Allah yang buat. Sampai mata hangus, Allah yang buat. Sampai masa kita menggerakkan tubuh kita untuk usaha, Allah yang buat. Itu pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian macam mana pula kita nak atur ikhtiar usaha ahli sunnah wal jamaah? Nak membezakan dengan Jabariyah, nak membezakan dengan Qadariyah. Itu di antara ilmu yang wajib fardu ain kita kena reti. Sebab dalam kitab Minhajul Abidin menyatakan bahawa masalah-masalah yang menjadi tanda perbezaan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah pun wajib kita kena belajar. Mana secara umumnya, secara dia panggil, secara khulasah dia, makna saya khulasahnya, tiap-tiap perkara, tiap-tiap ilmu yang tidak sempurna, yang tidak sentosa akidah kita daripada rosak, dalam keadaan kita jahil, maka wajib fardu ain kita belajar. Tambahan sekarang ni pula, di berbagai-bagai akidah yang menyalahi akidah yang sebenar, yang berkembang. Yang berkembang dengan kaedah yang cukup mudah. Dulu kita kalau tak dengar ke, tak jumpalah hak karut-karut. Lain ni tak ada dengar-dengarnya. Tekan internet itu tubik macam-macam akidah. Tubik macam-macam fahaman. Macam mana kita nak memastikan bahawa kita sentosa daripada binasa akidah setengah jahil, melainkan kita kena ngaji dalam bab ni, maka wajib fardu ain kita kena ngaji. Mana kita mengaji dalam bab fardu ain pegangan ilmu yang pertama-tama yang kita nak ngaji, kita mengaji siapa peringkat datang syubhah, datang kekeliruan, datang kesamaran dalam bab pegangan, walaupun datang daripada siapa sekalipun, walaupun datang daripada orang yang ada title agama sekalipun, kita boleh boleh cekah, boleh membezakan hak ni sebenar akidah ahli sunnah wal jamaah. Hak ni karut dah ni.
Bukan akidah ahli sunnah seumpama ni. Barulah kita ngaji lepas fardu ain dalam ilmu akidah. Kita boleh mengapa? Boleh membezakan, boleh cakap. Boleh memperjelaskan sebab peringkat boleh mematikan faham masalah, ini fardu kifayah. Orang pun kadang-kadang orang mari jumpa kita, cuba mu dengar rakaman ni. Kena tak dengan akidah ahli sunnah wal jamaah? Betul tak dengan akidah ahli sunnah wal jamaah? Kita pun dengar. Ni bukan ahli sunnah pasal ni. Rakaman kita ni pun sayang kita kata, ingat siapa cakap bukan barang-barang cakap pandai-pandai mu kata bukan akidah ahli sunnah jemaah. Cuba mu jelaskan. Cuba jelaskan di mana hak salah dia. Oh, kita nak cerita tak pandai. Tapi bukan tu bukan. Dah kata bukan. Ni kena royak betul mana salah. Nak royak tak pandai. Mana ada ilmu fardu ain, tak ada ilmu fardu kifayah. Tak ada ilmu fardu kifayah ni tak boleh nak tolong orang. Tapi oleh kerana fardu ain ada dah, selamat diri. Fardu ain boleh selamat diri. Fardu kifayah boleh tolong orang lain. Kawan kita hak mungkin terpengaruh saat ni, kita boleh perjelaskan. Itu ilmu fardu kifayah. Tu kalau kawan. Kalau anak kita, ayah, cuba dengar ni ayah. Kan ayah. Ayah duk ngaji sama, duk ngaji kitab tauhid sejid surah ni. Ayah dengar ni kan ayah. Kena ke tak kena ni? Ayah kata tak betul ni. Mau ambil mana rakaman ni? Tak betul ni. Ini akidah yang terpesong ni. Ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah ni. Budak learning, dia tak akan terima sekadar tu je. Betul salah. Betul salah. Tak takat tu. Betul kata salah. Salah betul mana? Cuba royak. Cuba perjelaskan. Ayah dia kata tak pandai. Mana apa ni? Dia ada ilmu fardu ain, selamat diri dia. Tapi dia tidak ada ilmu fardu kifayah yang boleh menyelamatkan walaupun anak dia sendiri. Tapi kalau kita mari hak karuk-karuk tu dengan kita pun garu kepala, ayah pun tak tahulah pelik juga tu, rasa macam tak betul. Tapi dah mari daripada orang pun kelas juga ni bakali betul. Dengan kita rasa ngigar. Kita pun ngigar juga. Mana apa ni? Kita tak lepas lagi ngaji ilmu mengenal Allah, ilmu akidah. Ilmu yang pertama-tama yang kita kena masuk, kena kemah, kena lumak molek. Ini kita cerita ni, kita atas diri kita sendiri. Untuk amalan masing-masing. Adapun kalau orang mengaji ilmu agama secara khusus, ada ngaji ilmu agama secara khusus. Ngaji sungguhlah. Bukan ngaji pesen kita nak lepas fardu ain, ngaji satu kelas sehari, 2 kelas sehari contohnya, untuk amala, untuk amal kita sendiri. Ilmu pertama-tama ilmu mengenal Allah lah. Tapi kalau kita mengaji ilmu agama secara khusus sepenuh masa, macam budak-budak lah, belajar ilmu agama secara sepenuh masa, ilmu yang pertama-tama dia nak kena lumak sungguhnya, inilah samalah juga. Sebab itulah bagi orang yang belajar-belajar, siapa peringkat boleh mengajar, boleh menyampaikan ilmu agama. Orang yang boleh mengajar, boleh menyampaikan ilmu agama, ilmu akidah ni dia boleh hura secara halusi. Sebab kalau diikut dengan aturan, kalaulah diikut aturan sebagaimana yang disusun oleh Imam Ghazali. Tapi kalau belajar ilmu agama secara khusus, secara mendalami, tapi dalam bab akidah tak heran, kita untuk kita sendiri pun tak lepas macam mana nak menyampaikan kepada orang. Ini kadang-kadang ada seumpama itu. Sepatutnya kita guru agama yang besar tanggungjawab, yang pertama-tama kita nak tekan adalah berkaitan dengan ilmu akidah. Sebab kalau kita tekan ilmu lain daripada ilmu akidah sahaja, tekan ilmu fiqh saja, tekan ilmu tasawuf saja, ilmu tauhid kita tak heran, tak ada guna pun. Tak ada guna apa pun. Sebab ini ilmu yang pertama-tama. Kita orang nak belajar ni, Mu'tazilah kata ini ilmu pertama-tama. Kalau kita orang mengajar pula, ini ilmu yang pertama-tama yang kita kena beri kepada pelajar kita. Ni kita nak belajar. Ilmu pertama-tama mengenal Allah.
Ilmu akidah. Berarti orang yang nak mengajar kepada kita, dia kena mengajar ilmu yang pertama-tama, ilmu akidah. Kita nak belajar ilmu akidah, siapa tahap tahqiq, kemah, jelas, lepas fardu ain, siapa yang nak ajar kita ni? Guru yang patut ajar kita secara halusi, secara detail, secara halusi, ajar siapa tahap betul-betul kita memahami. Barulah kena dengar aturan belajar ilmu agama. Kemungkinan kita malam ni kat mana nak berhenti pun tak tahu ni. Masa nak habis dah ni. Kita tazkirah ni ulang kelas-kelas yang terdahulu ni. Ulang kelas-kelas yang terdahulu. Cuma kebimbangan dalam bab akidah ni kebimbangan yang paling besar. Dalam bab akidah ni kebimbangan yang dipanggil khatarun azimun. Kebimbangan yang sangat besar dalam bab akidah. Sebab itulah saya guyanya kita orang belajar kena ngulang dalam ilmu akidah. Orang yang menyampaikan agama, yang mengajar agama pun kena selalu ulang dalam ilmu akidah. Selalu tekan dalam ilmu akidah. Biar jelas, betul-betul jelas. Sebab sedikit saja tergelincir, berpegang akidah yang Melayu sebenar, ibadah yang kita lakukan jadi macam debu yang bertaburan. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalan kitanya, jadi tak jadi amal ibadah kita tak nampak. Kalau tubik sejik, tahu markah kita banyak mana, barulah senang sikit. Tak adalah. Tahu tak tahu bila? Lepas daripada mati. Apa kita tahu? Tunggal-tunggik kita ni bekal ataupun tunggal-tunggik ni tak jadi bekal. Tapi yang ada bekalnya, ilmu pertama-tama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ilmu yang keduanya barulah pergi kepada ilmu syariat zahir. Yang saya baca di awal kuliah tadinya, itu ilmu berkaitan dengan syariat ibadah yang batin. Pergi kepada ilmu tasawuf. Tapi sebelum pergi kepada ilmu tasawuf, kemah ilmu pegangan, kemah ilmu syariat zahir fiqh, tapi kita cerita secara susunan. Tetapi kita belajar sekaligus lah. Sebab apa? Ketiga-tiga tu fardu ain belaka. Tauhid fardu ain, fiqh fardu ain, tasawuf fardu ain. Ketiga-tiga fardu ain. Kita tak boleh tinggal satu daripada tiga ni. Bukan kata kena luluh tauhid selesai baru boleh pindah fiqh. Dah. Ketiga-tiga kita kena belajar serentak, ketiga-tiga fardu ain, tapi penekanan keutamaan tu. Penekanan keutamaan yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kelas akan datang kita akan cerita lagi sedikit berkaitan dengan bab akidah ni. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian pula akidah Ahlul Bidah, akidah yang macam mana, mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat membezakan, dapat cekah antara manakah akidah yang sebenar dan manakah akidah yang menyalahi akidah yang sebenar. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan baca balik di tempat yang kita baca tadi. Baca dulu kitab, kemudian kita khulasah balik kelas yang terdahulu. Kitab kita baca, walaupun kita tak hurah, kita tazkirah balik terdahulu. Sampai masa minggu depan insya-Allah kita baca balik surat 12 baris yang ketiga daripada atas, hak kita baca sana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.